Guys, video ni kalau korang seorang beginner dalam kripto, video ni sangat penting untuk korang sebab saya akan bagi tips dalam korang nak trading dalam cryptocurrency, ataupun kalau korang seorang trader di mana-mana instrumen, korang boleh gunakan video ni sebagai korang punya extra knowledge apa yang saya nak sampaikan ni. Video ni sangat simple, sangat straightforward, tetapi at the end of the video saya pasti korang akan dapat sedikit input daripada video kali ni. Okay? Bagi siapa yang dah sampai dekat channel saya, nama saya Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel saya, thank you so much. Okay, sebelum saya nak sambung video kali ni, saya just nak suggest ataupun nak recommend dekat korang satu jenis exchanger yang bernama Bybit. Kalau korang seorang beginner and korang nak buat technical analysis, korang akan cari tempat untuk korang nak buat seperti trading view. Tetapi trading view ni kalau korang nak access banyak features, korang kena bayar lah. Tetapi other than that, option dia, korang boleh menggunakan exchanger sebagai tempat untuk korang nak buat technical analysis. So dekat Bybit pun ada juga charting dia kalau korang pakai di website dia ataupun di handphone pun ada. So korang boleh pakai dia punya trendline tools, okay, dia punya rectangle and ada banyak lagi. So bila korang trade, korang boleh buat sekali technical analysis on the same chart lah maksudnya, okay. And also dalam Bybit ada macam-macam jenis event, welcome bonus. Kalau korang seorang first timer, korang boleh register, link ada dekat bahagian description bawah. So let's go. Tips yang saya nak bagi ni, okay, merupakan tips di mana korang nak trading dengan selamat and also korang nak minimizekan losses. Kita kena make sure kita tahu dulu tentang dua benda ni sebelum kita start trading. Tips yang paling first sekali, korang kena gunakan modal yang kecil. Apa yang saya maksudkan dengan modal yang kecil ni, bila korang pakai modal yang kecil, memang korang akan dapat profit yang kecil, tetapi korang akan dapat kurangkan losses. Tahun pertama saya trade dalam kripto ni, apabila saya dapat profit daripada saya investing, sebagai contoh saya beli coin tu and then saya dapat profit, and then saya akan menggunakan modal yang besar. So bila saya menggunakan modal yang besar, tendency untuk saya losses ni lagi tinggi. Sebab apa? Saya tak clear dengan saya punya strategi lagi. So sebab tu saya nak cakap, kalau boleh korang gunakan modal yang kecil, okay, maybe untuk 3 bulan ke 5 bulan korang kena dapatkan consistent percentage dulu, baru korang boleh naikkan korang punya modal. Okay, ada orang tanya, modal yang berapa yang sesuai untuk beginner? Bagi saya modal ni dia subjektif untuk setiap orang. Okay, bagi saya punya suggestion, modal yang kecil yang sesuai start daripada $100 ke $1000. Okay, tetapi kalau korang seorang betul-betul baru, korang boleh pakai $50 ke $100 dulu. Ni merupakan modal yang paling kecil lah. Saya boleh cakap $50 ke $100. Kalau $50 ke $100 ni pun korang masih belum ada, saya tak suggest untuk korang trading, korang investing. Okay, korang boleh dollar cost averaging dekat coin-coin mana yang korang nak. Okay, tips yang kedua, korang kena clear dengan korang punya strategi dulu. Sebagai contoh, dalam korang punya trading setup ni, korang menggunakan SNR, okay, support and resistance, ataupun supply and demand, ataupun trendline. Korang kena tahu semua jenis trading strategi takkan berhasil 100%. So sebab tu saya suruh korang buat banyak backtest. Backtest tu maksudnya kita buat latihan dekat chart. Kita dah lukis-lukis dekat kita punya chart, then kita try letak kita punya long position, short position. Kita boleh tengok apa yang terjadi di history coin tersebut. Ataupun kalau korang trade saham ke apa, korang boleh tengok di sebelum-sebelum apa yang terjadi. Sebab dia sentiasa akan berulang. Okay? Sebab tu saya cakap korang menggunakan modal yang kecil. Ni in terms of spot trading, in terms of futures trading. Kalau korang trade futures, saya suggest untuk menggunakan leverage yang sangat rendah. Jangan gunakan leverage yang tinggi. Bila korang menggunakan leverage yang tinggi and modal yang kecil, lagi senang untuk korang liquidated ataupun MC lah. Tips yang ketiga, jangan rushing untuk nak masuk setup tu. Apa yang saya maksudkan dekat sini, korang buka je chart korang dekat Huobi, dekat Bybit, okay, dekat mana-mana, korang tengok je coin tu, korang terus nak beli. Ni kalau in terms of investing tak apa, untuk long term lah. In terms of short term, korang kena buat dulu korang punya trading setup. Okay, set dulu. Okay, kita nak masuk dekat mana, nak keluar dekat mana. Okay, ataupun kita nak stop loss dekat mana. So maksud saya jangan rushing. Okay, sebab kalau in terms of cryptocurrency, setiap hari akan ada coin yang naik, akan ada coin yang turun. So kita gunakanlah dekat situ peluang tu. So saya cakap, trading is about quality, dia bukan quantity. Maksudnya korang tak boleh fikir yang kalau aku trade banyak kali, aku profit banyak. Tak boleh. Okay, sebab bila korang betul-betul yakin, betul-betul cantik korang punya satu setup tu saja, okay, dah cukup dah untuk hari tu. Okay, sebab tu jangan rushing untuk masuk banyak trade dalam satu hari. Okay, tips saya yang terakhir, ni tips ni paling penting sebelum semua tips ni.
korang kena belajar dulu tentang risk management. Okay, selalu saya cakap tentang risk to reward ratio. Okay, maksudnya kalau korang pergi dekat korang punya trading view ataupun mana-mana exchanger, dia ada bahagian long position ataupun short position. Kalau korang spot trader, korang akan menggunakan long sajalah. So bila kita letak long position kita dekat mana-mana tempat yang kita entry, dia akan bagi tau di mana kita nak take profit, di mana kita nak stop loss. Ni untuk kita punya reference, own reference. And benda tu sangat penting. Korang kena buat setiap kali korang trading. Korang jangan just macam, okay, aku nak masuk kat sini, aku nak keluar dekat sini, keluar dekat sini. Tak, korang kena letak benda tu. Okay, sebab benda tu sangat penting. So bila korang dah letak saja benda tu, okay, korang kena make sure korang punya ratio tu paling kurang satu. Satu ni maksudnya satu nisbah satu. Maksudnya contoh korang letak take profit 1%, stop loss 1%. Okay, tu satu nisbah satu. Jangan, kalau korang tengok setup tu kan, dia boleh bagi stop loss yang tinggi. Sebagai contoh, stop loss 2%, take profit 1%. Jangan ambil setup tu. Sebab tak berbaloi pun. Korang risikokan duit yang banyak untuk dapatkan profit yang kecil. Okay, sebagai contoh, kalau korang letak korang punya long position and then korang punya take profit tu 1% je, tapi stop loss korang 2%. So tak berbaloi pun untuk korang ambil setup tu. Sebab apa? Korang risikokan duit korang banyak untuk dapatkan sikit. So tak payah ambil lah setup tu. Okay, sebab tu saya cakap jangan rushing untuk nak masuk sesuatu setup. Okay, risk management ni maybe saya akan buat video yang baru, saya explain ataupun saya terangkan macam mana saya membuat saya punya own risk management. Dalam tahun pertama saya trading, okay, apabila saya tidak tahu ataupun tak tahu cara betul-betul nak gunakan risk management, korang akan lebih banyak hilang duit daripada dapat duit. Okay, tu saya boleh cakap lah. So macam saya cakap, risk management ataupun risk to reward ratio ni paling kecil satu. Kalau lagi bagus, korang dapat 2, 3, 4. Kalau 2 tu maksudnya macam mana? Korang punya take profit 2%, korang punya stop loss 1%. So ratio dekat situ dah akan tulis 2. So ni maksudnya bagus. Kalau take profit korang 3%, stop loss korang 1%, 3, lagi bagus. Tetapi ni semua bukannya korang boleh main simply tak. Korang kena tengok kepada korang punya level lah, setup level korang. Sebagai contoh, dekat area resistance ataupun dekat area support. And also, apa yang saya nak suggest, jangan takut untuk nak ambil ataupun nak cut loss. Sebagai contoh, korang dah set dah dekat mind korang, kalau sampai dia dekat satu support ni, kalau dia break support tu, contoh lah kalau dah break previous support ni, aku akan keluar. So korang kena keluar. Jangan ada mindset yang macam, tak apalah, kita tunggu lagi, kita boleh tunggu ni, okay, maybe lepas ni dia akan naik. No, sebab tu saya cakap awal-awal gunakan modal yang kecil. Sebab bila korang gunakan modal yang kecil, bila korang stop loss pun korang takkan loss banyak. Ni salah satu cara macam mana korang nak practice dalam trade. Okay, ni in terms of crypto, in terms of saham, apa-apa instrumen yang korang trade. So that's all from saya punya simple video tentang tips untuk korang nak trading dengan tenang dan untuk minimizekan losses. That's all from video saya. Thank you so much. Bagi siapa yang dah tengok, jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.